Okay, go. Okay. Ready? Assalamualaikum dan salam ceria untuk semua yang menonton secara live. Buletin Hartanah 30 minit bual bicara Hartanah yang dibawakan setiap hari Isnin hingga Jumaat pada jam 9 malam. Okey, saya Zarina Syafiee. Pada hari ini adalah Selasa 14 April 2022. 2020 merupakan episod ke-7 yang sudah semestinya saya ditemani oleh seorang figura yang sangat aktif dalam bidang hartanah dan untuk memberi kenapa saya jemput dia adalah untuk memberi pandangan dan mengupas topik kita pada malam ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Jeffrey kerana sudi meluangkan masa untuk kali kedua bersama saya ke udara di Buletin Hartanah. Assalamualaikum, selamat datang dan apa khabar Encik Jeffrey? Assalamualaikum, waalaikumsalam Puan Zarina. Terima kasih kerana sudi jemput saya kali kedua ke Buletin Hartanah. Terima kasih. Dan selamat malam kepada penonton-penonton yang bersama saya di FB Live. Suara saya okey ke? Rasa saya punya tak berapa kuat. Line tak berapa saya punya problem area sikit saya punya. Tak tahu kawasan saya di Ampang. Saya ada setiap pukul 9 malam mesti ada problem hang slow sikit. Mungkin penduduk Ampang ni mungkin pukul 9 malam memang waktu puncak lah malam ni. Malam ni saya tengok banyak yang FB live pada kebelakangan ni salah satunya contoh property, insurance. So hari ni saya tengok ada 4, 5, 6 FB live. So mungkin line congested dekat situ tak. So apa-apa pun terima kasih siapa yang dah live bersama kita di FB. So saya ucapkan terima kasih kerana datang. Ya, saya ucapkan terima kasih kerana datang sudi dengar perbualan saya dengan Puan Zarina di Buletin Hartanah pada kali ini dan stay at home. Semoga kali ini kita dapat satu manfaat ataupun ilmu untuk kita praktikal kat luar ataupun kita gunakan untuk memiliki rumah idaman kita. Silakan Puan Zarina. Okey, terima kasih Cik Jeffrey. Okey, untuk itu saya percaya topik yang kita pilih hari ini, saya rasa agak sedikit sensasi kat sini sebab saya percaya ramai di antara kita ni kalau cerita pasal rumah je mesti nak rumah idaman. Kalau cerita pasal rumah je ciri-ciri dah ada dah dalam kita punya minda kat sini. Berapa ciri yang macam mana, rumah yang bagaimana, kat lokasi mana dan sebagainya. So yang ini sebenarnya mungkin yang ini merupakan salah satu halangan bagaimana mereka untuk capai rumah ataupun dapat miliki rumah pertama. Okey, untuk topik malam ini Cik Jeffrey, tajuknya adalah perlukah penuhi ciri-ciri rumah idaman dalam pemilihan rumah pertama? Saya nak tanya Cik Jeffrey, setuju ataupun tidak? Rumah pertama mesti ada ciri-ciri idaman. Bagaimana? Bagi saya pandangan saya kurang tepat. Jawapan saya kurang tepat lah Puan Zarina apa semua. Pandangan saya lah. Itu pandangan saya. Saya tak tahu pandangan penonton-penonton di FB Live, pada penonton dekat luar pun saya tak tahu. Tapi pandangan saya kurang tepat lah. Kurang tepat ya Cik Jeffrey. Okey. Jawapan saya. Alright. So pandangan ataupun pandangan Cik Jeffrey, dia menyatakan dia rasa ciri-ciri penuhi ciri-ciri idaman untuk pemilikan rumah pertama itu kurang tepat. Jadi kita akan find out kenapa ianya kurang tepat dan sebelum itu saya akan tanyakan dulu satu persatu pada Cik Jeffrey supaya kita dapat kupas topik ini dengan lebih mendalam. Okey, yang pertama soalan saya Cik Jeffrey, apakah ciri-ciri rumah idaman itu sendiri? Boleh berikan saya beberapa poin di situ? Okey, points, terima kasih Puan Zarina kerana ajukan soalan ini pada saya dan saya akan huraikan yang sebaik mungkin. Okay. Dekat sini saya ada pandangan saya sendiri. So dekat sini saya akan bagi 6 topik untuk apa tadi? Apakah ciri-ciri rumah idaman? Okay. So ada 6 poin. 6 poin. Pertama ialah jenis hartanah. Okay. Jenis hartanah nombor 2 ialah harga dia, ketiga keluasan,
Nombor 4 ialah lokasi. Nombor 5 ialah kemudahan awam yang tersedia. Dan nombor 6 lifestyle. So saya akan kupaskan satu-satu dulu ni, okey. Jenis hartanah. Okey. Pada pandangan saya, okey, memiliki rumah idaman ataupun ciri-ciri tak semestinya. Kita rumah idaman, kita nak rumah kondo, apartment, ataupun service apartment, landed, rumah bandar. Rumah bandar ni best sikit ni. Orang tak tahu pasal saya pun tak tahu. Rumah bandar ataupun dalam bahasa Inggerisnya townhouse. Okay, townhouse ataupun semi apa semua. So, ini jenis-jenis hartanah yang ada dekat luar. So, bagi kita pembeli, sepatutnya pembeli dah tahu jenis hartanah apa yang dia nak beli apa semua. Kalau ikut kemampuan, kita nak beli landed, kita beli landed. Kalau kita nak suka ada facility, kita akan pergi ke kondo ataupun service apartment. Itu salah satunya. So ciri-ciri tu kita kena tahu. So kita nak jenis rumah macam mana? Kita nak kondo, apartment, landed, townhouse tu pulang pada individu dekat luar. Tapi untuk memiliki ciri-ciri rumah idaman, pertama ialah jenis hartanah macam mana kita nak beli. Freehold, leasehold, Rizal Melayu pun semua kita kena tahu apa semua. So kalau kita dah tahu, kita buat list ni, so senang kita nak cari, nak contact agent di luar sana. Okay. Poin nombor dua, harga pula. Okay. Harga ni memainkan peranan penting bagi kita sebagai pembeli. Okay. Sebagai contoh, okay, kita dah tahu type hartanah ataupun jenis hartanah kita nak beli. Katakan saya nak beli hartanah ataupun kondominium yang ada facility dan berapa dia punya harga saya nak dapat. Okay, so saya akan buat research ataupun dekat Google ataupun dekat property agent ataupun kita ada contact agent dekat Facebook atau page. Okay, so dekat situ kita akan selidik hartanah macam mana, harganya pula. So katakan base daripada harga, kita kena tulis dekat dalam satu note rumah jenis kondominium dengan service apartment dengan ada facility. So kita dah tahu nombor satu kita nak tu harga dia berapa pula. So kalau harga kita tetapkan dalam 250,000, so kita tetapkan 250,000 hingga ke 350,000. So ini jangkaan kita apa semua. So dekat situ baru dah kita akan start cari. So kedua ialah harga. Pertama tadi saya dah huraikan ialah jenis hartanah macam mana kita nak beli. Nombor dua harga. Okay. Keluasan lah. Keluasan ni kita tengok keluasan macam mana kita nak beli. Ada yang jenis ataupun yang bachelor yang belum kahwin ataupun yang memang dia fikir kejaya saja nak hidup ke dalam city, okey, seperti Kuala Lumpur, bandar utama ataupun big city lah, tak kira dekat mana pun sekalipun, okey. So dekat sini jenis hartanah ni pun memainkan peranan. Pertama kita nak Soho ataupun studio suites, service apartments ataupun kondominium. So yang ni memainkan peranan. Katakan kalau dekat sekitar Kuala Lumpur. So kalau kita keluasan, okey, keluasan dekat Kuala Lumpur ialah sekitar dalam 600 square feet hingga ke 1000 lebih ke atas, 1000 square feet. So memainkan peranan. So harga, type property kita nak beli, harga dan keluasan. So keluasan tu kita tetapkan. Atau kita nak keluar KL sikit, so kita boleh list down kan maksimum saya cakap 900 square feet hingga 1000 dah cantik aku semua. Okey. 3 bilik dan 2 bilik air, ataupun kalau kita nak cari yang harga dia kurang sikit, mungkin kita akan list down kan 850 square feet hingga 1000 square feet pun dah cantik. So ketiga ialah keluasan. So keluasan macam mana kita nak cari? Besar, kecil ataupun sederhana apa semua. Okay. So nombor 3 saya dah bagi kupasan ialah keluasan, macam mana kita nak cari property yang kita nak beli apa semua. Keempat, lokasi. Okay. Lokasi memainkan peranan penting. Lokasi, kenapa saya cakap lokasi memainkan peranan penting? Pertama, saya kupas. Katakan saya dah berkahwin. Saya dah berkahwin, sorry. Okay. Saya katakan bukan dikatakan ini fakta ya. Fakta. Okay. Fakta, saya dah berkahwin. So saya nak berpindah sesuatu tempat dan saya akan cari
ataupun lokasi macam mana saya nak beli. Pertama saya akan uh, cantikkan kemudahan asas. Kemudahan asas ni saya akan bagikan kepada 3. Pertama, public transport. Kedua ialah sekolah. Ketiga ialah orang cakap hypermarket ataupun keperluan asas saya cakap. Yang ni penting kepada pembeli ataupun nak cari dia punya ciri-ciri dan lokasi macam mana. Okey. Kenapa saya cakap saya pilih ada 3 sebab untuk cari lokasi. Pertama ialah public transport kemudahan awam. Kemudahan awam ni atau public transport specially lah kan. Isteri saya bekerja dan saya pun bekerja. So kadang-kadang kita ni lifestyle pada tahun 2020 ni kan semua orang pun busy. So saya pun mungkin akan balik lambat dan wife saya pun mungkin balik cepat. So tak sempat nak fetching balik apa semua. So dia pun boleh pergi balik naik train apa semua. So easy, convenient. So maknanya lokasi kalau kita nak beli sesuatu property tu, kita check kita punya lokasi tu ada tak kemudahan awam ataupun distance train station saya anggarkan the best thing bawah pada 5 km ataupun bawah 10 km ataupun take time estimate dalam 15 minit saja nak sampai ke distance pergi ke train station tu. Tak kira macam mana pun 15 minit that is cantik untuk kemudahan ataupun lokasi. Okay. Kedua, sekolah ni memainkan peranan penting. Ada setengah-setengah, so yang ni tak sesuai bagi saya apa semua. For instance, dekat setengah-setengah katakan kawasan dekat Sepang sana memang setengah menaik dengan membangun tapi sekolah terlampau jauh sikit bagi saya. Katakan dekat kawasan Dengkil, dekat kawasan Dengkil lah is pendalaman sikit tapi sekolah jauh. So yang tu saya tak berapa nak prefer sangat kalau sebagai pembeli untuk cari kawasan. Okay. Ketiga ialah kemudahan asas daripada segi hypermarket, Tesco, berapa jarak daripada kawasan kita, kediaman kita. Bagi saya the best thing dalam 2 km, that is the best thing. Saya katakan 2 km hingga 3 km jarak dia untuk bagus ada hypermarket. Bukan 1, bukan 3, kalau boleh ada 5 hypermarket. Contoh Tesco, Inconsafe, NSK dan banyak lagi yang sekarang apa semua. Yang ni memainkan peranan penting apa semua. So taklah sesuatu tempat penduduk penduduk dekat sana akan tumpu ataupun pergi ke suatu kawasan tertumpu pada satu hypermarket. So yang saya boleh pergi sana dan dia boleh pergi sini. So maknanya tempat tu tak akan jadi congested dalam sesuatu masa. Contohnya COVID-19 ni kan. So saya duduk di Ampang. Dekat sini alhamdulillah kawasan hypermarket terlampau banyak, so saya tak perlu risau. So saya ada Tesco, Inconsafe, NSK, Lulu, so macam-macam. So almost dalam 15 hypermarket ada kat sekitar kat sini, 15 atau 10 tak salah saya. So alhamdulillah, so maknanya lingkungan dalam 5 km, so jarak pun dekat, tak jauh, pergi pun dalam lingkungan dalam 5 minit hingga 10 minit saja apa semua. That is good thing. So you nak cari kawasan macam mana. Tapi ada setengah-setengah projek yang kemudahan asas dia sudah ada. Salah satu contohnya ialah dekat sekitar kawasan Semenyih, dekat Bangi, Kajang, Semenyih is good things, kawasan yang sekarang dekat sana. Sebab apa? Distance dia untuk hypermarket terlampau dekat dalam 2 km, dalam radian 10 minit you dah sampai. Even 5 minit pun dah sampai apa semua. Okay, that is a good thing. Untuk lokasi dekat sana, that is good thing yang saya suka. Okay, nombor 5, kemudahan awam dia macam mana? Tersedia tak? Maksud saya tadi macam public transport, hospital macam mana, klinik dia convenient tak, bank macam mana. So semua tu kita kena ambil tahu. Okay, contoh kawasan tu macam mana. Okay. Last kali ialah lifestyle nombor 6. Dan tadi, yang tadi lokasi, yang nombor 5 tu, kemudahan awam ialah nombor 5 yang tersedia. Dan kemudahan awam macam pertama, orang cakap kan hospital kanak-kanak lah. Ataupun orang cakap kan untuk monthly pregnancy nak pergi
check out apa semua. Yang ni penting apa semua. Mhm. Setengah-setengah kalau kita beli rumah Selangorku, takkan kita nak pergi private unit. So mungkin bajet tu dah lari. So at least kita ada Mhm. satu kawasan dekat sana untuk under Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun Mhm. klinik ibu-ibu mengandung apa semua dan kanak-kanak. So Mhm. that is good things. Okay. Setengah-setengah ada kawasan klinik ada 1, 2, 3 saja. So yang ni tak Mhm. cukup bagus apa semua. Dan klinik kesihatan Okey. tengok ada berapa banyak, sekolah tengok Mhm. berapa banyak, apa semua berapa dekat. So that nombor 5. Mhm. Nombor 6, lifestyle. Lifestyle ni bermaksud kafe, kemudahan dari segi fast food. Apa yang ada dekat sana yang dia offer. Contoh mungkin Lifestyle. McD, mungkin saya suka minum kopi. So mungkin dekat sana ada tak kedai kopi? Old Town, Starbucks, Coffee Bean, Tea Mhm. Life. Tea Life. So benda-benda macam ni kita kena tengok apa yang ada kawasan sana untuk lifestyle. Kita akan beli sesuatu ciri-ciri rumah. Okay, yang tu tadi Puan Oh, Zainal saya dah okey. kupaskan. Ada enam topik kat situ. Nombor Mhm. 1 jenis hartanah, Ya, jenis harga hartanah. dia, Mhm. nombor 3 ialah keluasan dia, nombor 4 Keluasan. ialah lokasi Ya. dia, nombor 5 ialah kemudahan awam yang tersedia dan nombor 6 Okey. ialah lifestyle dia apa semua. Okay. Okey, itu dia. Itu Itu dia, nombor 9. ya? Okey, itu dia sebenarnya ciri-ciri yang Ya dikupas betul. pada pandangan Cik Jeffrey tentang ciri-ciri rumah idaman yang kebiasaannya ramai yang kalau boleh 1 hingga 6 ni mesti ada. Okey. So yang ini kadang-kadang menjadi satu Betul. kekangan atau masalah sebab tak semua projek yang disediakan oleh pemaju tidak semestinya 1 hingga 6 tadi poin-poin itu semuanya ada. Mungkin di sini saya perlu tanya dulu pada Betul. kita punya panel malam ni Cik Jeffrey, kita dah kenal pasti dah ciri-ciri rumah idaman dan seterusnya soalan saya adalah kepentingan miliki rumah pertama. Selain daripada kita tahu ciri-ciri rumah idaman, apakah kepentingannya? Kita kena ada rumah pertama. Kalau tak ada ni macam tak cukup lah kiranya dalam kehidupan kita ni. Silakan Cik Jeffrey. Okey. Dekat sini saya ada beberapa points yang saya nak uraikan untuk Mhm. soalan nombor 2. Apa soalan tadi? Mhm. Kepentingan memiliki rumah pertama. Miliki rumah Okey. pertama. Ya. Pertama memiliki rumah pertama. Pertama ialah Puan Zainal is rumah satu keperluan asas yang sekarang kena beli. Okey, tak kira Mhm. hari ini, lusa ataupun besok tahun depan. Okey, seleloknya pada Aha. tahun ini ialah khidmat terlampau banyak. Dari segi ialah bank Mhm. interest dan kemudahan kebanyakan ialah kerajaan bagi kelonggaran. KWSP boleh Mhm. keluar selama 12 bulan. Okey, rumah satu keperluan. Kenapa saya cakap rumah satu keperluan ialah dari segi tanah. Harga tanah makin hari makin mahal. Okey, so tanah makin hari makin tak ada di Kuala Lumpur apa semua. So lambat laun takut kita tak beli rumah. Okey, dan rumah akan naik harga. So kita cuma mampu menyewa saja. Yang tu saya tak berapa minat untuk menyewa apa semua. So rumah ialah Aha. satu keperluan asas pada waktu sekarang ini apa semua. Seleloknya Mhm. beli sekarang Puan Zarina. Ya, Siapa yang betul. live bersama saya, rumah ialah Mhm. satu keperluan asas pada tahun ini. Jangan tunggu lama-lama apa semua. Benda pertama yang kita kena beli ialah pada tahun ini dan masa akan datang rumah. Harga rumah 1,000 square feet, 900 square feet tengah naik apa semua. So, Mhm. family ada 3 orang maksimum, so saya nasihatkan beli 900 hingga 1,000 square feet. Harga rumah Yang punya tak 3 terlampau mahal bilik apa semua. So, sekurang-kurangnya ya. ya betul. Okay, so memang rumah satu keperluan Puan Zarina. Ya, Nombor betul. 2, gaji. Okay, so Mhm. kelaikan gaji. Okay, so kelaikan gaji ini ada sedikit mengenai di topik yang awal tadi, harga nombor 2 tadi kan, harga dia. Mhm, Nombor betul. 2 ialah kelaikan gaji pembeli. Okay, kelaikan gaji pembeli, proses beli rumah ada few proses. Okay, bila kita dah tahu kita punya gaji berapa setengah-setengah Mhm. ataupun beli dekat luar, okey, gaji saya 3,000. Saya nak beli rumah landed, boleh. Tak jadi masalah. Gaji 3,000. Mhm.
rumah rendah di kawasan dekat sana untuk gaji 3,000 memang susah kita nak cari harga tu. Ada, Betul. tetapi bukan di Selangor dan Kuala Lumpur. Sekitar kawasan dekat Perak ada lagi. Kuala Kubu boleh dapat tapi it's very hard saya cakap lah. Ataupun dekat sekitar Pahang, Perak, Kedah ada kita boleh cari. Tapi kalau kita ada plan retirement nak balik kampung, saya syorkan you beli. Tak jadi masalah apa. Tapi kalau kita still lagi bekerja di Kuala Lumpur, saya nasihatkan, okay, saya ada buat carta saya sendiri. Gaji pada 2 ataupun 3,000 ke bawah, you boleh memiliki kondominium ataupun apartment. Okay, dengan harga bawah pada 300,000 ada. Tapi you kena cepat. Okay, katakan kalau ada ejen PMU yang ni harga early book ataupun early registration, you cepat-cepat. Selepas tu memang tak ada. Yang tu boleh dapat untuk 1,000 square feet harga 290,000, 280 ada. Tapi unit-unit macam ni memang pemaju memang tak banyak apa semua. Okay, kelayakan gaji. So, bila kita dah tahu kelayakan gaji ni, apa kita kena buat? Okay, kalau kita tak tahu, kita boleh contact ejen. Ejen akan tolong kita dengan satu syarat, kita kena bagi maklumat ataupun data kepada kat ejen. Jangan risau, ejen tak boleh buat apa-apa semua. Dia boleh bantu kita untuk cek kelayakan dia, nak beli rumah harga berapa ribu. Ataupun nombor 2, kita boleh cek dekat bank. Bank boleh cek kelayakan kita. Tapi bank mana? Mortgage. Okay, so mortgage, mortgage talian apa semua dekat bank. Okay, so kita akan cek berapa kelayakan gaji kita. Ataupun dekat sekarang banyak website yang dah ataupun pergi bank macam mana nak cek kita punya kelayakan gaji ataupun nak beli rumah berapa ribu, ataupun pergi dekat property punya website. Selepas tolak komitmen. Okay. Berapa yang you layak kelayakan gaji apa semua. Okay. Bagi saya, rumah Selangorku kelayakan gaji paling best bersih 2,600. Kelayakan. Itu gaji bersih. Untuk rumah 300,000, the best thing ialah 300,000 ke atas. Yang ni untuk M40 saya cakap, M40. B40 below untuk rumah Selangorku apa semua. Tapi kalau M40 nak beli rumah Selangor pun boleh, tak jadi masalah apa semua. Okay. Betul. So that is saya punya anggaran gaji. Okay, gaji ialah 2,600 boleh beli rumah Selangorku. 2,600 ke atas hingga 3,000, 4,000 boleh beli rumah kondo dan apartment apa semua. Okay. Gaji 4,000 ke atas bersih ataupun combine 6,000, 7,000 beli rumah landed double story pun boleh. Tak jadi masalah apa semua. Ini kelayakan gaji. Okay. Nombor 3, tidak menyewa terlalu lama. Yang ni saya tak suka. Okay. Jangan menyewa terlampau lama sangat. Kenapa? Pertama, kita bayar dekat owner, bukan kita mendekat rumah. Apa semua. Kenapa tak? Setengah-setengah sewa dekat luar, lingkungan dalam almost dekat kita punya monthly installment. Okay. For instance, kita ambil kat kawasan saya, Ampang, Pantai Indah kat sana, flat mungkin 900 hingga 1,000 untuk 3 bilik. Dekat situ you dah boleh bayar monthly installment rumah baru apartment. So why not you just beli rumah dan you tunggu dalam 2 tahun atau 3 tahun rumah ini. You tak perlu menyewa. Yang ni saya nyarankan kat luar, siapa yang golongan yang menyewa sana, saya minta tolong sedar sikit. Jangan menyewa, jangan malu. Tanya ejen-ejen ataupun property dekat luar sana nak cari rumah, boleh tolong tak? Just bagi detail saja, tak perlu nak malu. Pasal apa? Kita nak beli rumah. Itu yang penting. Apa sebab kita bukan nak minta sedekah. Kita nak beli rumah, cuma kita tak tahu knowledge. Kalau yang tak tahu knowledge, saya suggestkan belajar melalui pacik Google ataupun dekat Hartanah ataupun property agent, kawan kita ada jual rumah, kita tanya macam mana proses dia. Yang ni, yang topik nombor 3 ini memang best ni. Lain kali Puan Zarina keluarkan topik ni kan. Ambil topik ni, tidak menyewa terlalu lama. Okay. Nombor 4 dekat sini,
pendapatan pasif. Okey, pendapatan pasif ni bagus. Okey. Pendapatan pasif ni ini golongan orang yang ada duit ataupun golongan yang M40, pasif dia dapat income every month sama apa semua. Tapi dia tak tahu nak beli rumah tapi still menyewa apa semua. Okey, so why not yang pendapatan pasif ni you beli rumah secepat yang mungkin apa semua. Okey, dan rumah pun boleh buat pelaburan apa semua. Mungkin you beli 3 bilik, 2 bilik lagi sewakan lah. Kalau you belum kahwin lagi, kalau belum kahwin, kalau dah kahwin, just suruh dia keluar. So saya cakap, bagi dia masa sebulan 12, minta you boleh keluar dapat rumah sebab saya dah kahwin dan wife saya akan duduk kat sini. So pendapatan pasif ni bagus. Pertama, sewa. Okay, beli rumah boleh sewa. Dekat sini saya ada, saya nak buat topik beli rumah boleh settlekan hutang. Yang ni kalau ada you jemput lagi saya sekali, saya boleh kata, beli rumah boleh sewakan hutang. Okay, so okay, you dah ada pendapatan pasif tapi you still boleh dapatkan pasif tu, maknanya ada cash flow lagi. So maknanya you beli rumah 1000 square feet, you ambil master bedroom, lagi 2 bilik, you sewakan. Siapa-siapa. So jimat bayaran bulanan dia. RM100 saja nak. So cakap you nak main gym pun boleh. So you offer that. There's nothing to worry apa semua. This is how actually kita buat pasif lagi dekat luar sana pasal property. Nombor 4 Puan Zarina. Okay. Hartanah boleh dijadikan tabung pendidikan anak atau tabung persaraan. Okay. Yang ni that is a good thing. Kenapa? Tabung. Okay. Maksud macam saya tadi kan, tabung untuk masa depan kita. Harga hartanah lama makin hari makin lama makin naik. Okay. Selepas 5 tahun dia akan ada satu stage dia akan naik berapa persen. 10 tahun dia akan naik berapa persen. Selepas 15 tahun lagilah harga dia akan naik. Contoh for instance, saya ambil beli dekat kawasan dekat Ceras. Orang cakap dulu kan kita ambil Ceras Bandar Tun Usin. Dia cakap Allah Bandar Tun Usin gila nak beli sana. Sana kawasan yang tak laku apa semua. Kena boom tengok sekarang kawasan sana dah meletup. Duk lagi ada MRT station. Lagilah hartanah berlipat kali ganda. Ada tak silap saya surat Perkhidmatan Surat Khabar pada tahun 2000 berapa, kawasan sekitar Kaji yang sebenarnya train station pergi tol. So make sure okay, belilah hartanah pada tahun ini dan siapa yang beli pada tahun ini harga hartanah akan naik, tak akan turun. Kalau dia turun pun buyer tu ataupun owner tu yang jual terlampau murah sebab apa, dia nak cash apa semua. Okay. Kita beli hartanah ni, kita nak jadikan beli hartanah. So maknanya kita beli hartanah, kita sewakan dan ataupun kita rentalkan untuk pergi ke Airbnb. So kalau kita dah ada 2 rumah lah, kalau satu rumah tu tak boleh lah. Satu rumah kalau kemas single 3 bilik, 2 bilik kita sewakan apa semua. Yang tu boleh apa semua. Yang tu boleh jadikan tabung pendapatan apa semua. Gitu, okay? So macam-macam lagi kita actually hartanah ni kita boleh buat investment, okay? Nombor 5. Nombor 5 ni yang last sekali. Nombor 5 pencapaian ataupun hidup. Status maksud saya berkahwin ataupun tak ada rumah lagi sebab tak ada rumah lagi. Maksud dia kat sini pencapaian hidup. Pencapaian hidup ni you punya pencapaian macam mana? Sesuatu awal pada tahun ni atau tahun umur ni saya nak beli rumah ke ataupun tidak apa semua. Okay? Lepas tu selepas umur 27 30 ni saya nak kahwin apa semua. So selelanya sebelum berkahwin you dah ada rumah. That easy bagi saya. So tak perlu besok dah kahwin menyewa apa semua. So maknanya kita dah kahwin, kita dah ada rumah sendiri, kita bawa wife kita masuk rumah, tak perlu nak menyewa apa semua. Just besok kalau mak mertua tanya, nak duduk mana? Saya dah beli rumah mak, tengok hidung pun tinggi je depan mak mertua. So itu salah satunya untuk pencapaian hidup. So dekat sini ada 5 topik. Pertama tadi, rumah untuk satu keperluan, kelayakan gaji pembeli, tidak menyewa terlampau lama, dan nombor 4, hartanah boleh dijadikan tabung pendidikan anak ataupun persaraan. Okay, nombor 5 pencapaian hidup status
ataupun bermaksud sebelum kahwin kita dah ada rumah apa semua. Okay? Jangan beli kereta dulu, beli rumah dulu. Yes. Sebab kalau you nak meminang anak orang dan bila bakal mak mertua ataupun ayah mak mertua ni dah ada rumah ke nak meminang anak saya ni, kan dah senang dapat green light kat situ kan. Janganlah kereta je yang menjulur tapi rumah tak ada. Nanti bila kahwin dengan anak saya nak tinggal kat mana, saya menyewa mak. Bunyi dia kurang enak sikit dekat telinga mak bakal mak mertua. Okey, bersetuju je. Betul. Saya setuju tu Puan Zarina. Okey, kita dah tahu dah tadi sebentar tadi ada ciri-ciri rumah idaman ni bagaimana, dan kita juga dah tahu dah kepentingan miliki rumah pertama. Jangan lagi nak bertangguh kerana apa yang Encik Jeffrey beritahu sebentar tadi, kepentingannya salah satu adalah satu keperluan dan juga kelayakan gaji pembeli. Jangan menyewa terlalu lama. Kenapa ia penting lagi? Sebab dia boleh generate pendapatan pasif, dan kenapa dia penting lagi sekali adalah harta ini boleh jadikan tabungan kecemasan, tabungan pendidikan anak-anak ataupun tabungan sendiri punya persaraan. Dan kelima, macam saya kata tadi lah, untuk pencapaian hidup. Jadi you rasa ada sedikit pencapaian hidup dan hidup you akan lebih bermakna. So, seterusnya Jeff, Cik Jeffrey, saya akan nak tanya last kali ni. Ni lebih relate kepada dah last. Ni saya nak relate kan dengan soalan, dengan topik kita pada malam ni. Perlukah penuhi ciri-ciri rumah idaman dalam pemilikan rumah pertama? Yang you kata tadi kurang tepat tu. So boleh tak nyatakan kepada saya dengan penonton di luar sana, kenapa ianya kurang tepat bila you memilih untuk penuhi ciri-ciri rumah idaman untuk memiliki rumah pertama? Okey, dekat sini saya dah sediakan, saya ada 4 points, okey, yang kita kesimpulan apa semua. Pertama, ia memerlukan modal yang besar. Okey, bagi saya modal yang besar tak perlu juga, okey. Katakan rumah idaman you ikut kemampuan kita. Janganlah kita gaji kecil kita nak rumah yang besar. So itu salah. Okey, bagi saya ciri-ciri rumah idaman kita tak semestinya besar, kecil dan sederhana. Bagi saya ciri rumah pertama atau kita miliki dia sederhana dulu. Tak perlu risau apa semua, tak perlu nak ikut kemampuan orang apa semua. Kalau kita kelayakan kita untuk rumah Selangorku, dan kita beli not bad, you know that, rumah Selangorku cantik. Okay, dan siapa kalau ada saya punya live ni ada buyer-buyer golongan ataupun masyarakat kaum Cina atau kaum India dekat sini, ialah dua etnik ni kurang pengetahuan tentang rumah Selangorku. So why not you just take opportunity ni, beli rumah Selangorku apa semua ni, okay? So modal pun tak besar, okay? So you boleh beli rumah, so ataupun bujang dekat sana, single apa semua, ataupun ladies ataupun adik-adik, kakak apa semua yang belum berkahwin apa semua, tak perlu modal besar beli rumah. RM100 you dah beli rumah sekarang, tahu tak? RM100 untuk rumah pertama. You imagine kan? You punya bil telefon you dah spend almost RM100 tapi dia tak bagi benefit apa untuk you. Lebih baik you beli RM100 ni, jumpa ejen, ada tak booking RM100 je saya nak beli rumah. Kalau you ada, you dapat, you cakap terima kasih dekat ejen tu, terima kasih Cik, kerana saya jumpa Cik, saya dapat RM100 ni dengan saya dapat harga rumah RM300,000 dan tak perlu nak bayar apa-apa deposit. Saya cukup gembira dan dia punya monthly pun tak terlampau mahal, tak terlampau murah, cukup sederhana, saya mampu bayar apa semua. You jumpa ni orang ni kat luar, you berterima kasih, okay? So modal memang tak besar pun nak beli rumah Puan Zarina. Yes, untuk rumah pertama. Ya, betul. Tak perlu besar, tak perlu landed apa semua. Saya suggestkan start daripada rumah kondo, apartment. Okay, rumah ni ialah rumah yang pertama anda beli. Bila besok dah bergaji besar, belilah rumah landed, yang rumah yang pertama. Rumah idaman. Investment dah kita sewa. Ya, betul apa semua. Okay. Nombor 2, okay, memakan masa yang lama. Untuk nak mencari rumah memang tak perlu makan apa semua. Oh, jumpa JFK Property. So, just check abang bos
ada tak rumah harga 100,000 ataupun booking rendah, zero down payment. So dekat situ Google banyak, okay. Ataupun susah-susah pergilah property punya website macam iProperty, macam-macam lah, okay. Dekat situ property guru, so you boleh cari kat situ, okay. Tak perlu makan masa lama apa semua. Sebab Lagi apa tahu satu, Cik Jeffrey, kalau dia terlalu mencari rumah idaman yang macam 1 hingga 6 ciri-ciri tadi tu, mungkin dia akan ambil masa yang lama. Mungkin nak cari lokasi tu tak ada projek yang available, atau nak cari yang betul-betul sebelah yang rumah saya nak ciri-ciri rumah saya mesti ada shopping mall kat rumah saya. Tapi tak semestinya ada projek-projek yang kita dah nak penuhi ciri-ciri itu sebagai rumah pertama. So sepatutnya rumah pertama adalah rumah yang tak perlu memenuhi 1 hingga 6 tu. Kalau ada itu bonus. Tapi kalau cukup dengan kelayakan you, cukup dengan modal yang sedia ada, saya rasa itu pun sudah mencukupi supaya encik penonton di luar sana lebih mudah untuk dapatkan rumah pertama. Betul Encik Jeffrey? Betul. Okay. So nombor 3, memerlukan kelayakan yang tinggi. Tak, beli rumah tidak memerlukan kelayakan tinggi. Cuma komitmen tu kurangkan sedikit. Seleloknya ada satu komitmen ataupun satu loan personal loan dalam lingkungan dalam RM100 ataupun RM150. Cantik untuk kita build profile dekat banker kat sana. Oh, so ini orang ni, buyer ni, pembeli ni good payment master, itu saja pun. Tak perlu risau. Sudah cukup ya. Okay. Ya. Nombor 4, mengurangkan peluang memiliki bilangan hartanah. Okay. Mengurangkan peluang memiliki bilangan hartanah ni maksud saya hartanah dekat luar sana banyak. Okay. So cepat-cepatlah beli apa semua sebelum harga hartanah ni akan naik apa semua. So orang Melayu, orang India, orang Cina dan bangsa-bangsa lain pun belum-belum untuk memiliki hartanah. So golongan M40, B40, okay, pada tahun inilah is the good time untuk you beli rumah apa semua. This is the point saya. So ada 5 poin dekat sini, okay. So nombor pertama tadi, okay, teruskan poin saya. Okay, so putus-putus ke suara saya? Betul. saya bimbang, saya masuk terclash sekejap lagi. Okay, so untuk saya recap balik, perlukah penuhi ciri-ciri rumah idaman dalam pemilikan rumah pertama? Sebenarnya tidak begitu tepat ya, kerana kalau kita menunggu ciri-ciri rumah idaman itu berbanding ketika ingin memiliki rumah pertama, mungkin dia akan menyebabkan kita memerlukan modal yang besar, okey, sebab ciri-ciri rumah idaman ni selalunya di lokasi yang strategik dan sebagainya, dia harganya tidak sama. Okey, dan sepatutnya kita untuk rumah pertama kita perlu mencari kawasan yang sedang membangun berbanding kawasan yang sudah membangun yang harganya memang berlipat kali ganda. Yang kedua adalah memakan masa yang lama. Kenapa ia makan masa yang lama? Sebab you tercari-cari, masih lagi jumpa yang ni, yang 250 tak mau sebab tak menepati ciri-ciri yang saya mau. Jumpa yang 300, saya tak nak lah sebab kat sini tak ada MRT. Saya jumpa yang 300, tak nak lah sebab tak ada shopping mall. Saya jumpa yang 270, tak nak lah sebab lokasinya semenyih. Tak mungkin. Itu yang akan makan masa yang lama. You bertangguh, akhirnya yang 270 tadi dah jadi 300,000. Okey. Yang ketiga ialah memerlukan kelayakan yang tinggi. Bila harga dia semakin tinggi, bila you nak rumah idaman sebagai rumah pertama, modalnya modal of course dah tinggi. Bila modal kita tinggi, perbelanjaan kita tinggi, maknanya kat situ kelayakan untuk kita mendapat kelulusan pinjaman daripada bank juga akan meningkat. Perlukan kelayakan yang tinggi. So berhati-hati di situ. Dan terakhir adalah mengurangkan peluang memiliki hartanah, bilangan hartanah yang banyak. Bila kita bertangguh-tangguh dan sebenarnya setiap individu itu sebenarnya ada peluang bukan saja memiliki satu rumah, sebenarnya ramai yang telah memiliki 20, berbelas-belas rumah pada usia yang masih muda. So bagaimana mereka lakukan? Mereka mencari rumah, bukan rumah idaman tapi rumah yang sesuai untuk generate passive income. Okey, itu satu persoalan yang baik. Mungkin kita akan kupas topik itu di masa akan datang. So Cik Jeffrey, apakah since kita dah nombor 3 lah ni ya. So yang terakhir ni nampaknya kita dah sampai ke penghujung. Dah habis nak 30 minit dah lebih dah sebenarnya. So apakah nasihat Cik Jeffrey kepada mereka ataupun penonton-penonton kita ataupun mereka yang masih lagi tercari-cari rumah idaman yang sehingga kini tak lagi miliki rumah sendiri. Lama sangat nak cari tapi rumah pertama pun tak ada, rumah sendiri pun tak ada dan akhirnya masih lagi terus menyewa. So apa nasihat Cik Jeffrey untuk golongan tersebut?
Okay. Saya bagi nasihat pendengar-pendengar di luar ataupun saya punya follower dekat FB JFK Property dan follower di live grup di SK Kajang apa semua ni. Okey, nasihat saya jangan fikir lama-lama apa semua, nanti tak tahu pergi ke mana, ke laut apa semua. Kita beli rumah ialah ikut kemampuan kita, tak perlu nak ikut kemampuan orang lain. Yes. Apa semua, apa yang saya kupaskan hari ini bersama Puan Zarina, cukup cukup padat ilmu yang saya bagi dekat luar sana. Skim-skim rumah Selangorku pun kita ada, ataupun Puan Zarina pun ada skim rumah Selangorku. Okey, ataupun dekat sana kita tak perlu nak terikut ataupun kemampuan kita selalu kita ikutkan hati ni. Memang selera kita tinggi, tapi kita tengok poket dulu. Kalau poket kita cakap boleh, kita pergi. Kalau kita punya poket rasa tak boleh, so kita stop dekat situ apa semua. Yang penting kita ada rumah sendiri dan kita boleh decorate sendiri. Kita nak cat colour apa, kita nak beli sofa macam mana. Dan end of day, selepas 35 tahun, rumah tu milik kita. Itu bukan kita selama kita bekerja, kita tak mampu nak beli apa-apa. So jawapan saya actually beli harta ni senang saja. Combine dua nama, insya-Allah dah boleh beli rumah. Jangan terlampau fikir kawasan sana jauh, kawasan sana saya nak pergi dekat kerja terlampau jauh. Dah memang itu kita punya kemampuan, kita ada rezeki kat sana, kita pergi kat sana apa semua. Tuhan dah tentukan. Ya, besok Jeffrey you beli rumah dekat sini. Sinilah you saja. You tak boleh, you nak pergi sana pun tak boleh. So Tuhan dah cakap kat sini saja. So dekat sini saya nasihatkan, jangan fikir terlampau lama, bertindak sekarang, tahun ini beli rumah. Okay? Dengan adanya promosi-promosi di luar sana yang saya tengah survey apa semua, dan developer tengah buat promosi pada minggu ni. Saya tengok banyak minggu ni developer ada buat iklan di Facebook. So jangan lepaskan peluang ini. Harga serendah RM100 saja, you boleh beli rumah pada RM100. You tak perlu keluarkan modal RM100 saja. Okay, jangan lepaskan peluang. Kedua, stop thinking too much nak beli rumah kawasan mana, terutamanya orang perempuan ni. Okay, orang perempuan ni okay, jangan terlampau cerewet sangat. Yang saya dah bagi topik yang mula-mula tadi, you dapat separuh tu list pun dah cukup cantik apa semua. Okay? Betul. Janji ada dapur cantik, ada bilik tidur cantik untuk orang perempuan. Lelaki kalau tak ada balcony, boleh isap rokok dekat bawah, dekat koridor apa semua. Bukan berhenti isap rokok ke? Susah sikit tu. Okay. So nombor tiga ni kan. Okay, keluarkan duit saving KWSP. Okay, yang ni jangan simpan terlampau lama. KWSP gunakan untuk kita beli rumah. Okay, bukan kita tak mampu, kita mampu, keluarkan KWSP. So ini ada 3 topik yang saya nak bagi dekat sini. So terima kasih kerana mengundang saya, Puan Zarina, dan terima kasih di SK grup Kajang kerana mengundang saya sekali lagi, dan saya tak sabar-sabar lagi tunggu topik akan datang yang festive tu boleh buat menjana income itu semua. So hopefully saya diundang lagi kat sini. Saya akan buat topik, okay. Beli rumah boleh settlekan hutang apa semua. Topik ni cukup menarik. Orang tak tahu kan, beli rumah boleh settlekan hutang. Yang ni saya boleh kupaskan apa semua. So itu topik menarik. So saya ada post kat saya punya status, beli rumah settlekan hutang. So ada 2-3 orang tanya, cakap, you dah beli rumah pun you boleh settlekan hutang, dan saya akan bagi jalan dia. Oh betul lah, betul lah. Okay, saya akan follow. So that is how actually nak settlekan hutang. Okay? So that is good thing. Terima kasih. Salam perjuangan komuniti Hartanah, dan terima kasih kerana live bersama saya, Jeffrey. Like saya punya page di FK Property, dan terima kasih. Saya doakan semoga anda di luar sana dapat beli rumah anda pada tahun ini. Terima kasih, Puan Zarina.
Terima kasih Cik Jeffrey kerana berkongsi dengan panjang dan lebar tadi dan penjelasannya sangat jelas tentang topik kita pada hari ini. Perlukah penuhi ciri-ciri rumah pertama dalam pemilihan perlukah perlukah penuhi ciri-ciri rumah idaman dalam pemilihan rumah pertama. Jadi kita kena berdiri, cermin-cerminkan diri, maknanya ukur baju di badan sendiri, jangan terikut-ikut kata Cik Jeffrey sebentar tadi. Dan saya harap perkongsian kita pada hari ini dapat memberi manfaat dan dapat memberikan satu jalan yang lebih cerah lagi untuk anda memiliki rumah sendiri, dan jangan lagi bertangguh kerana bertangguh itu sangat-sangat merugikan. Okey, untuk itu saya akhiri rancangan pada hari ini. 30 minit bual bicara hartanah, buletin hartanah temui saya semula esok pada jam 9 malam, dan semestinya saya akan membawa figura-figura yang sensasi untuk bersama anda dan berkongsi maklumat dan juga pengetahuan yang lebih bermanfaat. Jumpa saya lagi hari esok di episod ke-8. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.